Assalamualaikum. Okey, hari ini Pak Din cerita sikit mengenai mukjizat yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang diberi kepada nabi-nabi yang lain. Okey, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Rasulullah mukjizat yang paling hebat dan juga mukjizat yang kekal sampailah ke hari ini. Setiap nabi diberi mukjizat. Contoh Nabi Ibrahim bila dicampak ke dalam api yang sangat besar, yang sangat panas, Nabi Ibrahim tidak dibakar. Kalau kita tengok Nabi Musa, Nabi Musa tu bila Nabi Musa letak tangan ke atas hatinya dan keluarkan, dia akan jadi bercahaya. Dan juga Nabi Musa ada satu tongkat ni bila Nabi Musa baling, dia akan tukar jadi satu ular yang sangat besar. Ular ni lah yang makan ular-ular kecil yang mana Fir'aun punya ahli sihir kepada Fir'aun tu kan. Nabi Yusuf dia boleh tafsirkan mimpi bukan hanya mimpi dirinya tapi juga mimpi orang-orang lain. Nabi Sulaiman macam-macam lah. Boleh kontrol angin, boleh kontrol boleh bercakap dengan haiwan, boleh cakap dengan jin. Diberikan satu kerajaan yang yang tidak dipunyai oleh orang-orang lain selepas wafatnya Nabi Sulaiman. Dan juga kita boleh tengok kepada contoh-contoh lain seperti Nabi Isa masa dah lahir tu dah boleh cakap. Lepas tu boleh buat daripada tanah, boleh buat burung daripada tanah. Lepas tu daripada tanah itu burung tu hidupkan. Lepas tu boleh hidupkan orang yang dah meninggal. Lagi satu Nabi Isa dia boleh sembuh penyakit sopak dengan penyakit buta. Yang ni adalah mukjizat-mukjizat yang diberi kepada para nabi. Apa beza mukjizat yang diberi kepada para rasul lain yang selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang diberi kepada junjungan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan dengan mukjizat yang sangat hebat, yang sama dengan mereka juga. Contoh apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belakang bulan, yang tu adalah satu mukjizat yang diberi kepada Rasulullah yang dinampak oleh para sahabat dan orang-orang pada waktu itu, ketika itu kan. So kalau kita lihat setiap mukjizat tu yang diberi kepada setiap nabi atau rasul, mereka hanya kekal pada masa itu, dan lepas wafatnya nabi atau rasul itu, mukjizat tu dah tak ada lagi lah. Contoh masa zaman Nabi Musa, dia boleh tangan dia letak kat hati, lepas tu boleh jadi bersinar kan. Lepas wafatnya Nabi Musa dan nabi-nabi lain tu dah tak nampak dah benda tu, dan ia hanya disaksikan oleh umat-umat Nabi tersebut dan juga orang-orang sekeliling itu yang hidup pada masa itu. Yang Nabi Musa disaksikan oleh Fir'aun, oleh tentera-tentera Fir'aun, oleh Bani Israel, oleh ada sihir pada masa itu. Ramai yang nampak benda ni. Tapi lepas wafatnya Nabi tersebut dan lepas wafatnya saksi-saksi kepada mukjizat nabi-nabi tersebut itu, dia menukar menjadi satu cerita. Senang kata, setiap mukjizat itu dia dinampak dengan mata kita yang nampak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi satu mukjizat, iaitu Al-Quran. Al-Quran itu bukan dinampak. Zaman Rasulullah, Al-Quran tu bukan macam kita baca macam kita baca kan, kita nampak Al-Quran ada satu benda kita nampak kan, kita nampak Al-Quran, kita baca, jadi keluar ayat Al-Quran itu. Tetapi pada zaman Rasulullah, Quran itu diturunkan ke hati Rasulullah, dan Rasulullah sebut malaikat Jibril yang datang yang bagi tahu kepada Rasulullah sebut benda itu. So ini adalah satu-satu mukjizat yang didengari oleh para sahabat dan orang pada waktu itu. Mukjizat Al-Quran ini yang didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah didengari oleh para sahabat pada waktu itu. Apa yang mereka dengar itulah apa yang kita dengar pada hari ini. Mukjizat ini adalah satu-satunya mukjizat yang kekal sampailah ke hari ini. Mukjizat yang sebenarnya Pak Din buat video ni, Pak Din tengah buat video pasal surah Al-Kausar. Dalam ayat pertama tu, dalam maksud Al-Kausar tu sahaja terdapat banyak sangat benda yang diberi kepada Rasulullah, yang Pak Din kaji. Ayat 1 tu pun kalau Pak Din nak buat satu video, mungkin rasa dia akan sampai sejam lah. Ayat 1 tu belum sampai ayat 2, ayat 3, walaupun ia adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Mukjizat yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Pak Din bagi contoh lagi satu, contoh syafaat yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain. Nanti satu hari nanti
bila Rasulullah kasih sayang Rasulullah tu kepada kita semua, kepada umat dia, subhanallah, sampai sebelum wafat pun Rasulullah sebut umatku. Nanti satu hari nanti bila kita semua berkumpul di padang mahsyar, bila kita dikumpul pada hari pengadilan, masa tu kita ni ibu bapa kita takkan peduli pasal anak kita. Ada orang yang kata ada orang yang akan okey, kenapa aku bunuh semua manusia tapi kau selamatkan aku. Macam tu punya takutlah kita semua. Hanya seorang je, kita semua akan cari orang yang soleh apa semua untuk selamatkan kita kan. Kita akan jumpa nabi-nabi lain tak boleh bantu kita. Mereka kata cari nabi lain, sampailah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada masa itu akan sujud pada Allah Subhanahu wa taala, dan satu sujud yang sangat lama, sampai satu tahap Allah Subhanahu wa taala akan bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah bangun. Dia suruh Rasulullah bangun, lalu Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu nak mintalah. Allah Subhanahu wa taala suruh Rasulullah minta apa saja yang Rasulullah nak. Rasulullah pada masa itu Rasulullah akan kata, umatku. Dia kata selamat. Dia nak, Rasulullah hanya minta selamatkan kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa itu Allah Subhanahu wa taala jawab, ya Rasulullah, kamu takkan kecewa. Dan kita semua tahu bahawa Rasulullah itu pasti selagi kita semua tidak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pasti akan kecewalah. So insya-Allah kita semua akan dapat syafaat ni. Tetapi satu benda yang Pak Din nak bagi tahu, ini satu benda yang kita ambil for granted lah. Ini satu benda yang kita kena tahu, terutama orang-orang yang lahir dalam Islam. Contoh anak-anak Pak Din, mereka lahir dalam Islam. Kita selalunya ambil for granted. Ada hadis mengenai hadis ni. Kita semua ingat kita dah mengucap, kita ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita adalah Muslim dan kita pasti akan masuk ke dalam syurga. Mungkin kita jahat sekarang ni, lepas tu satu nanti kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi ini tidak betul. Sebab apa? Sebab kita kena tengok pengakhiran seorang itu. Iman ini hanya dua cara. Dia diletakkan, Allah Subhanahu wa taala letakkan ke dalam hati kita. Contoh macam Nabi Ibrahim daripada kecil lagi kan. Iman tu memang dah ada. Tetapi ada juga yang kita kena cari. Macam Pak Din mencari, Pak Din mengkaji, Pak Din Allah Subhanahu wa taala bagi Pak Din macam-macam ujian apa semua. So benda ni Pak Din cari. So bila kita take for granted yang kita ni adalah Muslim dan kita akan masuk ke syurga, that is considering bila saat kita meninggal itu, saat kita meninggal dalam keadaan beriman. Kalau kita meninggal dalam kekufuran, walaupun kita pernah jadi Muslim, kita pernah beribadah berpuluh-puluh tahun, membuat 1000 kebaikan, tetapi kita meninggal dalam keadaan yang kufur, yang tidak beriman, maka kita akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Benda ni kita kena ambil tahu, terutama anak-anak muda kita semua kan. So iman itu satu benda yang Pak Din nak bagi satu tips lah. Tips dia macam ni. Macam mana jahat kita, kalau kita penzina ke, kita ambil dada ke, kita minum, kita mencuri, macam mana jahat sekalipun kita, jangan sesekali kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita menghalalkan satu benda yang Allah Subhanahu wa taala telah pun haramkan. Jangan sesekali kita ingat diri kita ni penuh sangat dengan dosa sampai kita tak layak untuk ingat Allah Subhanahu. Itulah dosa yang paling besar. Jahat macam mana kita, jahil macam mana kita. Macam Pak Din pun jahil, Pak Din pun tengah berusaha untuk menjadi baiklah, tengah berusaha untuk mencari kasih sayang dan rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sama je kita semua sama. Cuma kita kena hati-hati. Akhir tu kalau kita meninggal dalam keadaan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat bahaya. Walaupun kita IC kita tulis Islam ke, kita pernah membuat 1000 kebaikan apa semualah. So benda ni kita kena fokus lah, terutama kepada anak-anak kita lah. Anak kita ni kadang-kadang kita, dia dah Muslim, satu yang nanti dapat syafaat lah, masuk dalam neraka kejap kan. That is considering dia meninggal dalam keadaan beriman. So semoga kita semua dapat hikmah daripada ni. Lepas ni Pak Din akan buat banyak lagi video mengenai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Din akan buat macam-macam video lagi mengenai kebaikan yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.